Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nama saya Iqbal Faruqi bin Kamal Arifin dan pada hari ini saya akan membentangkan dua tajuk. Tajuk yang pertama adalah banyak bercakap dan tajuk yang kedua ialah tokoh-tokoh tasawuf, iaitu Al-Qushairi. Baik. Kita akan pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu banyak bercakap. Bercakap adalah satu sistem berkomunikasi antara manusia. Kemampuan bercakap atau berkata-kata adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan wajiblah disyukuri. Lihatlah pada manusia yang tidak mampu untuk bercakap atau berkata-kata dan kita akan merasa betapa beruntungnya diri kita yang boleh bercakap ini. Hendaklah kita sentiasa berhati-hati ketika mengeluarkan kata-kata, kerana setiap perkataan akan dicatat dan dihitung. Perkataan yang baik akan diberikan jaran yang baik. Manakala perkataan yang buruk, walaupun sepatah, akan menjadi dicatat sebagai maksiat lidahnya. Okey. Kalau kita tengok di sini, kita bercakap, tak ada masalah. Tapi kalau kita bercakap dengan benda-benda yang berfaedah, maka akan memberi manfaat kepada orang tersebut dan akan mendapat pahala. Dan kalau kita bercakap benda-benda yang tidak baik ataupun tidak elok, maka akan mendapat dosa dan malaikat akan dicatat amalannya. Okey, baik. Dan kalau kita tengok di sini kan, kita ni manusia ni asyik bercakap, banyak sungguh banyak bercakap. Lebih baik kita memperbanyakkan zikrullah kepada Allah SWT. Kita kena mengeluarkan kata-kata zikrullah seperti subhanallah, alhamdulillah. Kita banyakkan berzikir kepada Allah, banyakkan mengingati Allah daripada banyak bercakap. Kurangkan banyak bercakap, kerana kalau kita banyak bercakap akan memberi benda-benda yang tidak berfaedah serta akan mendapat dosa daripada Allah SWT. Keburukan banyak bercakap. Okey, kalau kita tahu kan, banyak bercakap ni adalah satu benda-benda yang buruk sama sekali dan kita kena elakkan daripada keburukan banyak bercakap. Antaranya yang pertama ialah banyak bercakap adalah jalan ke neraka. Ya, betul. Kerana apabila kita banyak sangat bercakap benda-benda yang tidak berfaedah kepada seseorang itu, maka akan memudahkan jalan kita untuk ke neraka, bukan ke syurga. Yang kedua ialah menjerumuskan kita kepada maksiat lidah seperti mengumpat, berbohong, mencela. Betul. Kerana apabila kita banyak sangat bercakap kepada rakan-rakan kita, kita banyak sangat mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah, sekaligus dalam masa yang sama kita bercakap tu sama ada kita akan berbohong ataupun kita akan mengumpat seseorang itu dan ataupun kita akan mencela. Jadi kita kena elakkanlah sama sekali, kerana akan menimbulkan fitnah dan akan mendapat dosa daripada Allah SWT. Yang ketiga ialah merosak sebuah masyarakat tercela. Ya, betul. Kerana apabila kita banyak sangat bercakap benda-benda yang tidak berfaedah, nanti akan menimbulkan satu fitnah. Akan sesebuah masyarakat itu tercela. Contoh kalau saya banyak sangat bercakap, maka nanti masyarakat di luar sana akan bercakap pasal kita tentang banyaknya, dia banyak bercakap lah. Kita macam tu. Itulah maksudnya. Yang keempat ialah membawa keburukan kepada seseorang. Ya, betul. Banyak bercakap ni juga membawa keburukan seseorang kepada seseorang itu. Betul. Contohnya macam tadilah yang saya sebutkan tadi. Mengumpat, banyak berbohong. Kita janganlah sesekali berbohong kepada rakan-rakan kita, terutama kepada mak dan ayah kita. Janganlah berbohong sama sekali. Okey. Itulah keburukan antara empat-empat yang saya
tunjukkan tadi. Okey, sekarang ni kita tengok dalil dia. Dalil-dalil untuk banyak bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, janganlah bercakap melebihi dari zikrillah. Sesungguhnya banyak bercakap akan mengeraskan hati, dan apabila hati telah keras, ia akan semakin jauh kepada Allah SWT. Jadi sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa yang banyak bercakap perkataannya, nescaya banyaklah salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, nescaya banyaklah dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama untuknya. Baiklah. Kalau ikutkan di sini, kita ni kena kuranglah kalau bercakap. Banyakkanlah benda-benda zikrullah, kerana apabila kita banyak sangat bercakap, hati kita akan jadi keras. Jadi bila hati kita akan jadi keras, maka kita akan semakin jauh dengan Allah dan semakin akan susah nak beribadat. Maksudnya bila kita solat ke apa semua, kita susah nak khusyuk apa semua, sesat sebab hati kita dah keras. Kerana kita sendiri banyak bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi kurangkanlah bercakap benda-benda yang tidak faedah. Okey, jadi kesimpulannya daripada untuk banyak bercakap ni ialah kurangkan bercakap daripada benda-benda yang tidak berfaedah. Kurangkan banyak bercakap, tetapi memperbanyakkan zikir-zikir Allah SWT. Kerana apabila kita memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT, akan mendapat pahala daripada Allah SWT dan akan mendapat ganjaran untuk masuk ke syurga kepada Allah Ta'ala. Jadi, kurangkanlah banyak bercakap, lebihkan berzikir, memperbanyakkan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Seterusnya, tajuk yang kedua ialah Al-Qushairi. Al-Qushairi ialah tasawuf, seorang tokoh tasawuf Islam. Baik. Next. Okey. Kita akan tengok biografi Al-Qushairi secara ringkas. Yang pertama ialah nama sebenar beliau ialah Abdul Al-Karim bin Hawazin bin Abdul Al-Malik bin Talhah bin Muhammad Qushairi. Baik, beliau mendapat gelaran ataupun digelarkan namanya ialah Zin Al-Islam, yang bermaksud perhiasan Islam. Yang ketiga ialah tempat kelahirannya. Tempat kelahirannya, beliau dilahirkan di Ustuwa ataupun Astawa, Naisabur, iaitu di daerah Khurasan di Iran. Dan tarikh lahir beliau ialah Rabiul Awal 376 Hijrah. Tahun Rabiul Awal 376 Hijrah. Dan beliau juga berbangsa Arab Jati. Beliau mempunyai anak 6 lelaki dan 1 anak perempuan. Dan beliau wafat pada tahun 16 Rabiul Akhir 465 Hijrah atau sekitar 1074 Masihi. Dan beliau bermazhab Syafi'i dalam fiqhnya dan Asy'ari dalam ilmu kalam, iaitu dalam bidang akidah. Dan beliau diberikan gelaran kehormatan dia. Gelaran terhormat dia ialah Al-Imam, Al-Ustad, Al-Syekh, iaitu Maha Guru, Zainul Islam, Al-Jami' Baina Syariah wal Haqiqat. Itulah sebanyak sedikit secara ringkas biografi Al-Qushairi. Okey, kita akan pergi kepada tengok perwatakan peribadi Al-Qushairi. Yang pertama ialah beliau merupakan seorang yang luas ilmu pengetahuannya. Ya, betul. Kalau kita tengok Al-Qushairi ini, dia sangat luas dalam ilmu dia. Dia antaranya dalam ilmu dia mengetahui dalam ilmu fiqh, ilmu bahasa Arab, ilmu ulum Quran dan sebagainya. Beliau sangat mengetahui pelbagai ilmu. Yang kedua ialah terkenal dengan sifat mulia, banyak ilmu dan sangat zuhud dalam kehidupan. Ya, betul, beliau merupakan banyak sangat ilmu yang diketahui oleh beliau.
Yang ketiga ialah beliau banyak menghasilkan karya-karya yang diperakui kewibawaannya dalam kalangan utama. Dalam kalangan utama. Ya, betul. Nanti kita akan melihat karya-karya apa yang dihasilkannya. Yang keempat ialah mampu menggabungkan antara ilmu syariat dan hakikat secara praktik. Yang seterusnya ialah terkehadapan dalam semua bidang ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan spiritual. Ya, betul. Macam saya cakap tadi, beliau mahir dalam usul fiqh, ulum Quran, bahasa Arab. Beliau lebih orang kata apa, lebih berhadapan dengan orang lain. Beliau kata lebih maju, lebih mengetahui tentang ilmu tersebut berbanding dengan orang lain. Dan last sekali ialah petah dalam menyampaikan peringatan takdir yang berkesan kepada murid-muridnya. Maksudnya di sini ialah beliau sangat pahit untuk mengajar muridnya tentang sesuatu ilmu tersebut. Beliau menggunakan pelbagai-bagai kaedah untuk supaya anak muridnya faham apa yang diajarkan oleh Al-Qushairi ini. Okey, baik. Next. Seterusnya, kita akan pergi kepada pendidikan. Okey. Beliau hidup bersama bapa saudaranya, iaitu Abul Qasim. Di tempat bapa saudaranya itu, iaitu Abul Qasim, beliau mula mempelajari bahasa Arab. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran dengan para guru terkemuka agama serta dengan para ulama yang tinggi, antaranya Abu Abdurrahman bin Al-Husain bin Muhammad Al-Azdi Al-Islami Al-Nasaiburi, iaitu seorang sejarawan, ahli sufi dan ulama terkemuka. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran lagi dalam bidang ilmu fiqh, iaitu gurunya ialah Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar Al-Tusi. Yang kedua ialah gurunya ialah Abu Abbas bin Syarih. Selepas beliau belajar ilmu fiqh, beliau melanjutkan lagi pelajaran dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i yang diketuai oleh gurunya ialah Abu Mansur Abdul Al-Qahir bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Tamimi Al-Afrayaini. Selepas itu, beliau melanjutkan lagi pelajaran dalam bidang usuluddin, yang mana gurunya ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Mahran Al-Asfarayaini. Dan akhir sekali, beliau melanjutkan lagi pelajaran di dalam bidang ilmu kalam, yang gurunya ialah Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Farah Al-Ansari Al-Syabani. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada guru-gurunya. Guru-gurunya ialah yang saya sebutkan tadi sebelum ini. Jadi kita sini boleh tengoklah. Inilah antara guru-gurunya. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada karya-karya yang dihasilkan. Di sini terdapat 10 karya yang telah dihasilkan oleh Al-Qushairi. Yang pertama ialah Tafsir Lataif Al-Insyarat. Yang kedua ialah Al-Taisir fi Ilm Al-Tafsir. Dan yang ketiga ialah Al-Arba'in Haditsan. Yang keempat ialah Al-Tauhid Al-Nabawi. Yang kelima ialah Syarah Asma Al-Husna. Yang keenam ialah Sikaya Al-Sunnah. Yang ketujuh ialah Al-Tamyiz fi Ilm Al-Tazkir. Yang ke-8 ialah Al-Risalah Al-Qushairiyah. Dan yang ke-9 Tartib Al-Sulu. Dan yang terakhir sekali Al-Qashidah Al-Sufiyah. Di sinilah kita boleh nampak antara 10 buah kitab-kitab ataupun karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Qushairi. Okey, baik. Kesimpulannya ialah kita sebagai umat Islam mestilah kena tahu serba sikit berkenaan dengan tokoh-tokoh tasawuf. Lagi-lagi Al-Qushairi. Beliau banyak menyumbangkan atau menulis karya-karya, sebanyak 10 karya yang ditulis oleh beliau. Jadi mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat Allah dan diberi ganjaran syurga di masa akan kelak nanti. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.